Assalamualaikum. Saya Atila Syahma binti Azman Dan saya Atika Syahmina binti Azman bersama dengan Husna Adibah akan membuat temu ramah di Kolej Yayasan Saad Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Husna Adibah Saya Atika Syahmina binti Azman dan Atila Syahma. Kami daripada Kolej Al-Quran Sayyidina Ali ingin menemu ramah puan tentang kepimpinan. Okey, boleh. Okay, izinkan kami interview. Okey, boleh Puan terangkan tentang latar belakang Puan dan kenapa Puan memilih jawatan yang sedang dipegang sekarang? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazrifah binti Kasra, bekerja sebagai house mistress di Kolej Yayasan Saad Melaka. Untuk kepimpinan, kalau sentuh tentang kepimpinan, saya juga terlibat dalam Persatuan Pandu Puteri sebagai kapten sebagai kapten Persatuan Pandu Puteri di Kolej Yayasan Saad dan sebagai pesuruhjaya remaja Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Melaka. Okey, kenapa saya memilih tugas ini dan bersesuaian. Saya adalah graduan sarjana muda sastra dalam major geografi dan minor antropologi dan sosiologi. Jadi dari belajar dulu saya dah biasa dengan manusia, okay? Dengan kemanusiaan, dan tugas saya sebagai house mistress adalah terlibat secara langsung bagaimana untuk memastikan pelajar-pelajar Kolej Yayasan Saad ini dalam keadaan selesa, dalam keadaan selamat, untuk mereka berada di asrama yang jauh daripada ibu bapa, daripada keluarga mereka. Jadi saya nak memastikan mereka selesa belajar di Kolej Yayasan Saad. Dan untuk sebagai pesuruhjaya remaja Persatuan Pandu Puteri di Melaka, saya memastikan agar pelajar-pelajar keseluruhan, bukan setakat di Kolej Yayasan Saad, tapi pelajar keseluruhan pelajar di Melaka akan mendapat input yang sebenarnya yang betul dan boleh melibatkan diri dalam aktiviti sama ada di peringkat sekolah, di peringkat daerah, negeri, kebangsaan, seterusnya peringkat antarabangsa. Pendapat Puan, apakah ciri kepimpinan yang perlu ada dalam sesuatu organisasi? Okey, ciri kepimpinan saya rasa paling penting ialah ketegasan. Bagaimana tindakan kita untuk memastikan ketegasan itu penting untuk memastikan mereka berdisiplin. Saya rasa kalau ketegasan ada dan semua pihak berdisiplin, saya rasa organisasi tersebut akan menjadi lebih baik dan rasanya tak akan ada masalah. Okey. Saya nak tanya, adakah sikap terbuka untuk mendengar pendapat orang bawahan itu perlu dan mengapa? Okey, dengar pendapat orang lain. Okey, bagi saya sangat perlu. Okey, apatah lagi saya adalah generasi lama. Okey, banyak pekerjaan sekarang melibatkan teknologi moden dan sebagainya, dan orang bawahan kadang-kadang majoriti mereka adalah orang-orang muda. Okey, pendapat mereka amat perlu sesuai dengan satu kata-kata, dengarlah apa yang dikata, bukan melihat siapa yang berkata. Jadi saya rasa walaupun orang bawahan, saya rasa mungkin
pendapat mereka boleh dipertimbangkan, saya rasa tak ada masalah untuk kita ikut, kita sesuaikan dengan keadaan. Bagaimanakah Puan menguruskan orang bawahan ketika berlaku suatu konflik dalam sebuah organisasi? Okey, konflik dalam organisasi. Okey, konflik kadang-kadang kita tak boleh elak sebab setiap orang mempunyai pendapat, cita rasa yang berbeza. Okey, apabila saya berdepan dengan konflik, terutamanya dalam organisasi, pertama ialah perbincangan. Okey, kita akan panggil pihak-pihak yang menghadapi konflik tu, kita akan tanya apakah perkara yang berlaku. Dari situ kita akan cari jalan penyelesaian yang terbaik untuk organisasi kita. Okey, ni soalan yang terakhir lah Puan. Okey. Apakah cabaran yang Puan hadapi ketika mana memimpin sebuah organisasi dan harapan Puan terhadap organisasi tersebut? Okey, cabaran pastinya bila kita kepimpinan sekarang ialah pastinya saya kata saya generasi lama berdepan dengan teknologi moden, teknologi baru kan, dan ini cabaran bagi saya untuk kita belajar. Dan pastinya cabaran itu daripada jurang generasi. Okey, biasanya generasi muda, okey, ada mungkin berbeza pendapat, dan di situ mungkin akan ada cabaran, dan itulah saya rasa kalau untuk organisasi. Dan harapan saya lah pastinya semua nak harapkan organisasi kita akan terus bergerak dengan betul pada landasan yang betul, dan pastinya supaya kalau kita menghasilkan produk ataupun output yang kita hasilkan, pastinya kita nakkan sesuatu yang mencapai maksimum. Okey, cukup. Okey tak? Alright. Tak apa macam tu. Okey, dah. Apakah pencapaian Persatuan Pandu Puteri di Kolej Yayasan Saad? Okey, kalau kita tengok pencapaian sebenarnya sebelum ni Kolej Yayasan Saad tak ada Persatuan Pandu Puteri. Okey, apabila saya dilantik untuk menjadi penasihat Persatuan Pandu Puteri di Kolej Yayasan Saad dan bermula bagaimana pelajar mendapat saya sendiri terpaksa menimbul ilmu daripada zero, tak ada apa-apa, tak ada pengetahuan, mengikuti kursus, melalui pembacaan, pengalaman kawan-kawan, dan saya mengatur langkah untuk memastikan pelajar-pelajar ini mendapat menghasilkan pencapaian tertinggi. Kalau bagi Persatuan Pandu Puteri, pencapaian tertinggi adalah anugerah Pandu Puteri Raja, dan anugerah tersebut hanya akan disampaikan oleh Permaisuri Agong. Okey, jadi kalau kita tengok contohnya tahun ini pelajar Kolej Yayasan telah mencapai 12 orang telah mencapai menerima anugerah Pandu Puteri Raja, dan untuk keseluruhan negeri Melaka 12 orang itu adalah dari Kolej Yayasan Saad. Dan kalau kita compare dengan keseluruhan di Malaysia, negeri Melaka menghasilkan Pandu Puteri Raja yang kedua banyak selepas Johor. Johor hasilkan 14. Melaka menghasilkan 12. Jadi tak jauh beza. Ya, tak jauh beza, dan Melaka negeri kecil. Dan Kolej Yayasan dan kesemua calon tersebut adalah daripada pelajar Kolej Yayasan. Dan kita nakkan bila kita mengetuai satu organisasi ialah pastikan keberhasilan. Okey,
organisasi kita mencapai kejayaan yang optimum, kejayaan yang maksimum. Yang pertama sekali, izinkan saya bertanya tentang latar belakang. Saya Syahrudin bin Harun. So di sini menjawab jawatan sebagai pengurus kurikulum Kolej Insan Sains. Dan saya telah bertugas sebagai pengurus kurikulum ini selama lebih kurang 6 tahun. Sebelum tu saya bertugas sebagai guru, kemudian pernah menyandang jawatan sebagai ketua panel, ketua jabatan, dan seterusnya sekarang ni menjawab jawatan sebagai pengurus kurikulum. Okay. Dan telah berada di sekolah ini selama 27 tahun semenjak 1996. Okey, soalan seterusnya, kenapa tuan pilih pekerjaan ini? Saya rasa bidang guru adalah pilihan saya kerana saya rasa menjadi seorang guru itu adalah satu profession yang sangat mulia dan mendatangkan kepuasan. Sebelum ini saya pernah menjawab jawatan sebagai pegawai bidang sains kimia, tapi bekerja sebagai dalam industri di kilang ataupun di makmal tidak memberikan kepuasan pada saya. Dan saya beralih pada bidang perguruan. Sebabnya bila di sekolah setiap hari kita akan berjumpa murid-murid yang muda yang sentiasa perlukan bimbingan dan tujuh ajar. Dan apabila saya menceburkan diri dalam bidang perguruan ini, lebih banyak sifat kemanusiaan yang saya boleh praktikkan berbanding dengan kalau berkhidmat di bidang industri ataupun di kilang ataupun di makmal. Soalan yang seterusnya, terangkan fungsi jawatan yang dipegang sekarang. Okey, jawatan saya sebagai pengurus kurikulum adalah yang pertama adalah merangka aktiviti yang berkaitan dengan akademik dan juga termasuk bahagian core kurikulum, bahagian latihan para guru, meninjau dan melihat perkembangan prestasi pelajar, kedua-dua bahagian sama ada bahagian akademik ataupun bahagian kurikulum, dan sedikit bahagian sukan. Dan fungsi ini saya kongsikan dengan seorang lagi pengurus, iaitu pengurus hal ehwal pelajar. Kami berbanding bahu merangka ataupun mengambil data dan juga memberi nasihat supaya pengembangan aplikasi pelajar dan juga akademik pelajar adalah baik. Seterusnya, pada pendapat tuan, apakah ciri kepemimpinan yang perlu ada ketika tuan memegang suatu organisasi? Okey, sebagai seorang pengurus kurikulum, pada saya sangat penting apa yang kita rancangkan mendapat dukungan daripada semua pihak, terutamanya para guru. Sebabnya para guru yang paling banyak sekali yang menjalankan kerja dan bersama para pelajar. So maksudnya apa sahaja kegiatan yang kita perlu melakukan harus mendapat sokongan penuh daripada para guru dan pelajar. Jadi kalau macam tu kita kena setiap kali perancangan tu kita harus menjelaskan hala tuju sekolah supaya semua kaki tangan terutamanya para guru faham dan boleh berganding bahu bersama-sama untuk mencapai visi dan misi sekolah. Itu soalan yang ketiga, adakah sikap terbuka untuk mendengar pendapat orang bawahan perlu dalam keadaan tuan untuk memimpin? Ya, saya setuju. So memang sikap terbuka kita harus ada, sebab kita tahu ialah rambut sama hitam kan, hati lain-lain. Jadi sikap terbuka tu harus ada dan harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Contohnya kita harus mendengar luahan idea daripada kaki tangan yang lain, dan daripada perkongsian tersebut kita cuba memenangi hati kita punya kaki tangan kan, supaya apabila mereka berpuas hati dan mereka turut serta berkongsi kan, kita punya visi dan misi sekolah bersama-sama, barulah semua aktiviti itu boleh dijalankan dengan baik. Yang seterusnya, bagaimanakah tuan menguruskan
orang bawahan ketika berlaku konflik dalam sesebuah organisasi? Saya pertama kali yang kita kata konsep terbuka, kita kena dengar dia punya pandangan dia. Satu lagi kita harus sabar, walaupun kita selalu menasihatkan pelajar lain sabar kan, bila kita terlibat dalam sesuatu konflik, kita harus sabar dan kita cuba mendengar pandangan kan kedua-dua belah pihak, dan kita cuba mencari satu penyelesaian yang terbaik tanpa mengorbankan visi dan misi sekolah. Selalunya biasanya memang ada kaki tangan atau guru-guru ni yang ada dia punya pendirian peribadi, tapi kita punya pendirian peribadi itu harus diimbangi dengan kita punya tujuan atau hala tuju sekolah. Kita harus menjelaskan itu kepada kaki tangan tersebut, supaya mereka boleh faham dan menerima dan boleh kerja bersama-sama. Yang kerja secara berkumpulan tu memang kena dipraktikkan. Okey, soalan yang terakhir. Apakah cabaran yang dihadapi dan harapan sepanjang tempoh kepimpinan Tuan dalam organisasi? Okay. Cabaran yang paling detail sekali adalah untuk mengubah cara mungkin beberapa kaki tangan bekerja. Sebab untuk mengubah seseorang itu yang mungkin yang telah lama dalam berkecimpung dalam bidang ini kan, memang satu yang sangat suka. Mungkin ada setengah orang yang lebih mudah untuk bertukar cara kerja, tapi setengah kaki tangan tu memang sangat suka. Tapi saya rasa ikatan yang berterusan penting lah. Dan kita selalu diingatkan, dan juga satu pemantauan yang berterusan harus dibuat, supaya kaki tangan ni dia faham dan dia tidak leka untuk membuat kerja itu dalam masa tempoh yang diberikan. Dan harapan saya supaya institusi ini akan berterusan, akan terus cemerlang, dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berkaliber kan, bukan sahaja cemerlang dalam bahagian akademik, tapi juga cemerlang dalam bahagian sosial kan, dalam bidang fizikal, dalam bidang emosi, sosial dan intelek mereka, dan menjadi satu institusi yang boleh melahirkan pelajar-pelajar yang dihormati, dan boleh dia menyumbang kembali kepada masyarakat daripada masa. Terima kasih. Okey, sama.